Ulama sebut bila hijab mata kita mula dibuka. Ini di antara para alim ulama sebut. Ditanya lagi, bila berlaku sakarat dalam hidup ini? Alim ulama jawab, bila umur 60 tahun. Siapa-siapa yang sampai umur 60 tahun, dia kena ingat dia sudah melalui masa, dia sedang melalui saat sakarat pada diri dia. Berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Para hadirin yang dimanti sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada saat yang kita berada sekarang ini, Allah kurniakan peluang untuk kita memahami tentang satu tajuk yang kita akan lalui sekejap lagi. Itu tajuk yang penting sangat untuk kita faham, yang dinamakan dengan sakaratul maut. Tajuk ni saya kira di antara tajuk-tajuk yang kita perlu faham macam mana keadaan dan saat yang kita akan lalui dalam kehidupan kitanya, yang disebut dengan sakaratul maut. Allah tak kala mana saya pernah cerita pada perhatian sekian, kita ni dalam hidup kita ni Allah jadikan pada kita untuk hidup di 5 alam. Yang sebelum daripada ni saya sebut pada jemaah, 5 alam ni dipanggil alam rahim, alam kandungan ibu. Kemudian yang kedua, kita hidup alam fana, alam yang hancur. Kemudian kita hidup di alam yang ketiga, dipanggil alam barzah. Kemudian kita hidup di alam yang keempat, dipanggil alam mahsyar. Kemudian Allah hidupkan kita di alam yang kelima. Alam kelima dipanggil alam syurga ataupun alam neraka. Dalam keadaan 5 alam yang kita sebut ini, di antara satu alam ke satu alam, Allah jadikan satu perjalanan yang penting untuk menjadi kita lalui pada alam-alam tersebut. Waktu mana kita nak hidup dalam kandungan ibu, Allah jadikan proses yang disebut pertemuan di antara sperm dengan yang namakan dengan ovum, yang keluar daripada kandungan, daripada rahim, daripada ovari orang perempuan. Yang ni disebut demikian, pertemuan ini pertemuan penting di antara, dipertemukan di antara sperma dengan juga ovum itu sendiri. Tak mudah nak bertemu, kerana dalam keadaan yang Allah saja yang menentukan boleh berjumpa ataupun tak boleh berjumpa. Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita waktu mana keluar saja yang disebut dengan sperm masuk dalam rahim seorang perempuan, ada lebih kurang 40 juta ekor sperma, paling-paling tidak demikian. Daripada 40 juta tersebut, seekor je yang kat depan tu yang berlari kencang. Yang boleh lari kencang tersebut, malaikat pegang sperm tadi. Malaikat akan sebut, tanya Allah, ya Allah, nak jadi manusia ke tak jadi manusia ni ya Allah. Ni dalam hadis Rasulullah cerita perkara demikian. Waktu mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, jadikanlah dia manusia, barulah malaikat lepas. Kalau tidak, ramai mana di kalangan kita yang berumah tangga tak dapat zuriat pada diri kita. Kerana apa dia? Kerana ni dia dipanggil kuasa Allah yang menentukan perkara demikian. Allah lepaskan. Bila lepas tersebut tercantum
dengan yang dinamakan dengan yang disebut dengan ovum tadi. Bila tercantum dengan ovum, lalu terbentuklah yang dalam istilah agama dipanggil, dalam istilah sains dipanggil zygote, kemudian dipanggil embrio, kemudian kita menjadi fetus. Ini kejadian yang pertama yang pernah hidup pada sebelum daripada ini. Dalam istilah agama dipanggil kita menjadi nutfah, summa alaqah, summa mudghah. Istilah-istilah ini digunakan dan dibincang dalam pertemuan waktu mana proses yang pertama yang terjadi ini. Faham ke tak faham? Buat faham lah senang kita ni. Ini cerita kejadian yang pertama ni, proses yang unik sangat. Kalau doktor-doktor yang melihat bagaimana pertemuan ini menyebabkan orang yang betul-betul ada iman pada dia beriman terus pada Allah. Kerana tak mudah. Ada orang yang buat IVF, orang yang cuba nak nyawakan pertemuan di antara yang dinamakan dengan sperm dengan ovum tadi, tak berjaya. Ramai mana yang tak berjaya. Punca apa dia? Kuasa Allah. Allah yang menentukan. Bila keluar saja sperm ini, kemudian nak pergi kepada jumpa dengan ovum ni, satu pertemuan yang unik yang Allah jadikan. Ini proses untuk kita nak hidup dalam kandungan ibu. Kemudian bila kita nak hidup di alam dunia, Allah jadikan proses yang dipanggil kelahiran. Proses kelahiran, proses ini pun besar. Nak keluar daripada kandungan ibu ni, ramai mana ibu-ibu yang keliru. Keliru di saat mana nak keluar kandungan ibu ni. Di antara sakit yang sakit perut ke, ataupun sakit yang namakan dengan nak melahirkan zuriat. Anda tak pernahlah rasa keadaan demikian dipanggil. Tapi nak sebutnya, bila kita tengok ramai di kalangan, kita tengok orang rumah kita tengok keadaan bila nak melahirkan anak tu, ramai di kalangan kita ni jadi keliru. Betul kan? Kita biasa jadi teragak-agak. Ni nak melahirkan, walaupun dah melahirkan anak 4 orang dah melahirkan anak 5 orang pun, ramai lagi di kalangan kita ni dalam keadaan keliru waktu mana nak melahirkan zuriat tadi. Kita boleh bayang kalau nak melahirkan zuriat kita keliru. Demikian juga waktu mana dekat dengan proses nak masuk di alam yang ketiga. Alam yang ketiga dipanggil alam barzah. Bila nak masuk pada alam barzah ni pun ramai juga di kalangan kita jadi keliru. Keliru tu kenapa dia? Kerana kita sampai masa sakaratul maut. Ini masa tajuk yang kita nak bincang. Bila Allah nak hidupkan kita di alam barzah, nak masukkan kita di alam barzah, Allah jadikan proses yang ketiga yang kita kena lalui, yang disebut dengan sakaratul maut. Sakaratul maut ni sebelum daripada kita nak hidup di alam barzah. Bila berlaku sakarat ini, ulama-ulama sebut waktu mana kita hidup di atas dunia lagi. Kita hidup di atas dunia lagi, maka berlakulah sakaratul maut. Sakarat ini Rasulullah sebut inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Lepas pada kita melalui sakarat ni, melalui sakarat ini kita kena lalui proses yang keempat bila kita nak hidup di alam yang disebut dengan alam mahsyar. Apa dia? Yang disebut dengan kiamat dan kebangkitan. Ini pun sama juga. Kiamat dan kebangkitan nak berlakunya di kalangan kita ni, kita kena melalui saat yang disebut dengan kiamat. InsyaAllah kita akan sampai tajuk bila berlaku kiamat, orang dalam kubur ni jadi macam mana. Orang yang dah meninggal dunia ni, macam mana keadaan yang dia akan rasa saat mana berlakunya kiamat itu. Kemudian bila kita nak hidup di alam yang kelima, Allah jadikan proses hisab dan juga titian sirat. Yang ni pun yang besar juga, yang perlu kita faham. Hisab dan juga titian sirat. Waktu mana kita nak hidup di alam yang disebut dengan alam yang kelima. Jadi tajuk yang kita bincangkan pada hari ini merupakan tajuk yang besar. Itu tajuk mengenai sakaratul maut. Bila berlaku sakarat ini, ulama sebut bila hijab mata kita mula dibuka. Ini di antara para alim ulama sebut. Ditanya lagi, bila berlaku sakarat dalam hidup ini? Alim ulama jawab, bila umur 60 tahun. Siapa-siapa yang sampai umur 60 tahun, dia kena ingat dia sudah melalui masa, dia sedang melalui saat sakarat pada diri dia. Berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Lalu alim ulama pecahkan
sakarat ni ada dua. Satu sakarat yang panjang, satu lagi sakarat yang pendek. Alim ulama sebut demikian. Ada orang yang melalui sakarat yang panjang je. Dia ni hidup atas dunia, nampak dia hidup, tapi masa sakarat. Masa sakarat, dia tak perasan dia sedang melalui sakarat. Yang ni bahaya. Yang ni terlalu bahaya. Sebagaimana seorang ibu yang tak perasan dia nak melahirkan anak. Dia masuk bilik air. Bila dia masuk bilik air tadi, dia ingat ke dia nak buang air. Tiba-tiba terkeluar yang disebut dengan zuriat. Waktu mana dia nak melahirkan anak. Demikian juga ada orang yang melalui sakarat. Dia ingat ke dia boleh panjang lagi umur dia. Tahu-tahu dia mati. Saat mana yang dia sampai sakarat pada dia. Lalu alim ulama kata, siapa yang ditunjukkan tanda-tanda sakarat pada diri dia, maka bersiaplah dalam hidup. Lalu ditanya, apa dia tanda-tanda sakarat yang berlaku pada kita? Bila Allah mula bagi penyakit. Yang pertama, bila Allah dah mula bagi penyakit, tanda kita melalui tanda-tanda sakarat yang berlaku pada seorang. Yang kedua, bila Allah mula memberi uban, dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah bagi uban, tanda kita melalui sakarat. Ni digambarkan pada kita. Yang tiga, bila kita tanda sakarat pada kita, bila usia kita 60 tahun, maka kita akan melalui sakarat. Yang keempat, bila akan berlakunya sakarat pada diri kita ni, pada saat mana hijab mata kita mula dibuka. Bila hijab mata kita mula dibuka, maka berlakulah sakarat. Itu cara yang besar pada diri kita. Bila hijab mata kita mula dibuka, kita mula nampak dah. Mula nampak apa dia? Alam yang dipanggil alam malakut, alam para malaikat Allah. Malaikat Allah mula turun berduyun-duyun. Saat tersebut kita ni sedang mengalami sakarat yang besar pada seorang. Ini disebut demikian. Sakarat yang besar pada seorang ni bila saat mata kita mula dibuka, maka di waktu tersebut datanglah para malaikat. Mula malaikat berduyun-duyun untuk mencabut nyawa kita ni. Datang saat yang disebut dengan kematian pada seorang tersebut. Ulama-ulama sebut masa ni syaitan tak tahu lagi kita mati ke tak mati. Syaitan tak tahu lagi kita mati ke tak mati. Dalam kitab disebut malaikat pun tak tahu lagi sebenarnya sedang cabut nyawa kita tu untuk mematikan kita ke untuk apa dia. Mereka tak tahu lagi. Bila kita tahu, bila mereka ni tahu kita mati, bila kita mula tahu kita ni mati, barulah mereka tahu kita ni akan mati. Selagi mana yang dinamakan dengan kita tak tahu, kita tak perasan yang kita ni mati, selagi itulah mereka tak tahu. Cuma mereka ganggu je. Mereka ganggu saja. Di saat mana nak berlakunya kematian ini, yang malaikat tahu, malaikat mula turun. Bila malaikat turun, syaitan tak tahu lagi kita ni mati ke tidak. Sebab tu jangan kita ni terlayan sangat perasaan. Ada di kalangan kita ni, dia jadi layan perasaan takut mati pada dia. Takut mati ni kerana gangguan syaitan. Syaitan datang, syaitan kata, kamu ni nak mati dah ni, kamu nak mati dah ni. Ini perasaan yang dijadikan demikian. Sebenarnya syaitan tak tahu kita ni akan mati ke tidak. Dia tak tahu pun. Bila syaitan ni tahu kita ni mati, bila kita tahu yang kita mati, kita kena tahu dahulu mati. Bila kita tahu, malaikat tahu kita mati, kemudian barulah syaitan tahu yang kita ni akan mengalami kematian pada kita. Saat mana syaitan tahu yang kita ni mati? Ulama jawab, bila roh sampai di halqum. Bila roh sampai di halqum, waktu mana kita perasan kita ni mati, malaikat pun baru tahu dia mencabut nyawa untuk mati. Baru tahu cabut nyawa untuk mati, maka di saat tersebut barulah yang namakan dengan syaitan tahu yang kita ni mati. Sebab tu kalau ada di kalangan kita yang merasa gangguan dalam hidup dia ni, rasa macam nak mati, kena ingat itu gangguan syaitan. Gangguan syaitan ni seringkali menakut-nakutkan manusia. Sehingga kan ada di kalangan kita ni menjadi dalam diri dia ni, dalam keadaan yang dia ni sendirinya rasa terbayang-bayang dengan kematian, tak boleh tidur pada diri dia. Tak boleh dalam hidup dia, jadi takut sangat dengan mati. Ini bahaya. Orang yang kena macam ni dipanggil, orang ni perlu diubati, perlu dibaca ayat-ayat Quran untuk dipulihkan balik jiwa-jiwa mereka tersebut.
Ini cara pada diri kita demikian. Hari ini kita mula bincang sakaratul maut ini. Allah Ta'ala menggambarkan mengenai pedihnya kematian dalam beberapa ayat yang berikut. Saat sakarat ini pedih. Pedih tak pedihnya berdasar pada ayat ini. Wajaat sakratul mauti bil haq. Telah datang. Wajaat sakratul mauti bil haq. Zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Itulah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kematian pada diri kamu. Ayat ni dibaca bila? Ulama-ulama sebut malaikat akan istihar waktu mana malaikat dah mula sebut depan diri kita. Bila kita ni nak meninggal dunia, hijab mata kita mula dibuka, kita nampak malaikat. Malaikat mula berdiri depan muka kita. Waktu mana kita nampak malaikat mula berdiri depan muka kita, di saat tersebut ada dua je keadaan yang malaikat akan lakukan. Salah satunya akan terjadi. Yang pertama dia bagi salam. Ataupun dia tak bagi salam. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dia bagi salam, tanda dia mukmin. Tanda kita ni mukmin. Tapi kalau dia tak bagi salam, tanda kita ni seorang yang zalim. Zalim ataupun fasik, ataupun orang yang na'udzubillah min dzalik, orang munafik dan juga orang kafir. Ni golongan yang tak diberi salam. Manakala malaikat bila mula berdiri saja depan muka kita, malaikat sebut Assalamualaikum ya ibn Adam, wahai anak cucu Adam. Aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari serangkah yang keluar daripada yang kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Dia mula sebut. Rezeki kamu sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila dia start daripada wahai roh, sila keluar daripada jasad ini, lalu malaikat mula masuk terus. Bila malaikat mula masuk saja dalam badan kita, saat mana mula masuk ini, ayat ini dipanggil sakarat, dan malaikat mula sebut wajaat sakratul mauti bil haq. Zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Ini ayat yang disebutnya dia akan umum. Kalau dia berdiri saja depan seorang tersebut, dia sebut tak ada salam untuk kamu, tak ada sejahtera untuk kamu, tak ada. Aku cari semua tak ada dah. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila dia sebut keluar tu, tanda roh ni orang yang tidak mukmin. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita mukmin insya-Allah. Dengan cara yang kita kena jaga dalam diri kita. Firman Allah Taala lagi, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawm al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Nah, Allah Subhanahu wa taala sebut, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ataupun mereka berkata telah diwahyukan padaku, padahal tidak diwahyukan suatu apa pun kepada orang yang berkata itu. Aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Ni Allah cerita satu kelompok manusia. Siapa yang lebih zalim? Ia mengaku jadi nabi, senang cerita. Siapa yang lebih zalim? Orang yang dia berbohong terhadap Allah. Hidup ini, bila kamu sebut Tuhan ni banyak, Tuhan ni ada 3, misal contoh, bohong dah tu, dia panggil demikian. Ni orang yang jahat, orang yang zalim. Siapa yang sebut Allah Subhanahu wa taala ni ada anak, ataupun dia mereka-reka Tuhan selain daripada Allah dalam hidup ni, zalim. Kamu ni orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa man azlam." Siapa yang lebih zalim dalam hidup ni? Orang yang hidup dia dalam keadaan yang mereka buat dusta pada Allah. Yang pertama. Yang kedua, orang yang mengaku jadi nabi, diturunkan wahyu pada dia, padahal Allah tak turunkan wahyu pada dia. Ni maknanya khianat lah ni. Orang yang mereka-reka benda demikian. Allah SWT sebut,
Padahal qala sa'unzilu misla ma anzalallah. Dia sebut aku akan turunkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dia sebut demikian. Dia reka-reka sebut Tuhan yang dicipta. Kan banyak kan orang manusia ni dia pergi reka Tuhan langit, Tuhan bumi, dia sebut demikian. Tuhan angin, Tuhan itu. Ni satu pembohongan di kalangan umat manusia. Bohong je kamu nak reka-reka demikian. Kalau Tuhan ni banyak, lafasadatan, akan rosak dan musnahlah. Tuhan langit kata aku nak turun hujan. Tuhan bumi kata dah penuh dah, banjir dah katanya. Tuhan bumi sebut demikian. Tuhan angin pula kata apa dia? Engkau berkelahilah, aku nak duduk diam saja. Yang menyebabkan binasalah alam ini. Ni kalau Tuhan ni banyak. Sebagaimana dalam rumah tak boleh ramainya suami, kena seorang je suami dia panggil. Anak sebutnya demikian. Dalam kampung tak boleh 2-3 orang ketua kampung, kena seorang je ketua kampung. Dalam negeri kena seorang je menteri besar. Dalam negara kena ada seorang je perdana menteri. Dalam adab ini kena ada satu je Tuhan. Tak boleh banyak. Kalau Tuhan ni banyak, akan rosak terus, akan berkelahi terus. Dalam rumah tangga kalau ramai suami, boleh? Tak boleh. Dia akan sebut, anak siapa ni, muka tak sama dengan aku. Dia akan berkelahi terus. Dia akan jadi demikian. Aku tak mengaku. Dalam rumah tangga ramai suami, tak boleh. Dalam kampung, ketua kampung, ramai sangat ketua kampung, tak boleh. Bila ramai sangat ketua kampung, pening orang kampung, dia panggil demikian. Dalam negeri sama juga, tak boleh ramai menteri besar. Kemudian dalam negara tak boleh ramai sangat perdana menteri, tak boleh. Kena seorang je perdana menteri. Dulu kan ingat tak, Al-Arqam pergi mengaku dia pun jadi perdana menteri juga dahulu. Menyebabkan perdana menteri Malaysia tangkap terus orang tersebut. Kenapa tangkap? Dia pergi mengaku jadi perdana menteri. Susah kita. Nak gambarkan dalam negara tak boleh ramai perdana menteri. Di alam ini kena satu juga. Tuhan ni kena satu. Dia panggil demikian. Sebab tu kita sebut qul huwallahu ahad. Allah tu esa. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Bila kamu buat demikian, kamu dianggap orang zalim. Kalau kamu sebut agama ni semua sama, kita semua menuju ke syurga, maknanya kamu ni zalim lah. Jangan demikian. Ramaikan orang kita ni, bila dia ada masalah, dia kata berdoa pada Tuhan masing-masing, dia sebut demikian. Maknanya kamu nak ajar apa dia? Orang ni ada Tuhan banyak ke? Tak betul ajarannya demikian. Ramai di kalangan kita ni, bila ada musibah macam berlaku tsunami, dia suruh buat upacara dalam agama masing-masing. Kita kena ajar sebut begini, berdoa kepada Allah yang esa, doa pada Allah yang satu, bukan berdoa pada Tuhan masing-masing. Ramai di kalangan kita ni 2-3 kalimah ni yang menunjukkan liberalnya dia, menunjukkan bagaimana dia nak suruh jadi sama dalam hidup ni. Konon dia sebut apa dia? Agama ni semua membawa kebaikan, dia sebut demikian. Kalau agama ni semua membawa kebaikan, kita tanya balik, kenapa Allah sebut lakum dinukum waliyadi? Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kalau semua nak bawa ke syurga, maknanya kita boleh bertukarlah agama. Sekejap masuk agama ni, sekejap masuk agama tu. Kenapa dia? Semua nak bawa ke syurga kan? Tak boleh demikian. Hanya diterima di sisi Allah. Innad dina indallahil Islam. Hanya yang diterima di sisi Allah, agama ni ialah Islam. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, wa man yabtaghiral islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, masuk dalam kubur, tak diterima di sisi Allah. Satu saya pernah sebutkan, kita ni jangan terperangkap dengan liberal, jangan terperangkap dengan yang disebut dengan nasionalis, jangan terperangkap dalam pahaman sekularis. Kerana semua ni tak boleh selamatkan kita dalam kubur. Tak boleh. Nasionalis tak boleh tolong kita dalam kubur. Liberalis tak boleh tolong kita dalam kubur. Hanya dalam Islam, dalam hidup kita ni, bila kita sebut Islam, terima Islam semua. Wa may yabtaghirul islami dinan, siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, falan yuqbala min, dia tidak diterima di sisi Allah. Hidup ni dalam ekonomi Islam, dalam sosial Islam, dalam politik Islam,
dalam kebudayaan Islam. Semua benda hidup ni hanya dengan Islam. Kalau cari selain daripada Islam, Allah tak terima. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang muslim dalam hidup kamu. Kalau tidak, kamu jadi macam ni, golongan yang macam ni, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Inilah sejahat-jahat manusia, hidup dalam keadaan meletakkan ada lagi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Kemudian Allah sambung lagi, walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kamu boleh lihat saat mana orang yang zalim tadi, saat ghamaratil maut. Ghamaratil maut ni maksudnya roh dia sedang naik untuk dicabut nyawa dia tersebut. Bila kamu boleh lihat mereka ni saat mana nak dikeluarkan roh dia daripada tubuh badan dia, wal malaikatu basitu aydihim. Malaikat pula memukul-mukul dengan tangannya di atas muka mereka sebut. Dalam keadaan mereka pukul pum atas muka orang yang zalim ini, yang dekat nak meninggal dunia ni, orang yang buat khianat pada agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, orang ni mereka pukul atas muka ni sambil mereka kata apa dia? Akhriju anfusakumul yaum. Keluar roh kamu pada saat ini. Keluar kamu. Malaikat pukul pum keluar kamu. Keluar, katanya malaikat. Keluar tu, panggil suruh keluar. Al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairul haqq. Hari ini keluar roh kamu sebagai keluar kamu dalam keadaan penuh hina. Adzabal hun. Hari ini kamu akan rasa azab yang amat menghinakan kamu. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairul haqq. Kerana kamu telah bercakap satu benda yang tak sepatutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dunia ni, saya pernah sebut pada jemaah sekalian kan, 3 benda ni kita kena jaga sangat. 3 je benda yang kita kena jaga. Yang pertama, jaga keyakinan. Jaga keyakinan, jangan mencampur keyakinan kita ni. Dalam hidup kita ni, jangan kita ni teragak-agak dengan Islam. Jangan. Keyakinan kita ni biar mengukuh, dia panggil akidah. Suatu ayat ni dia sebut Allah larang sangat hidup kita ni dalam keadaan rosaknya keyakinan. Rosaknya keyakinan kita dengan Islam. Yang kedua, tolong jaga ibadah. Dalam hidup kita ni jaga ibadah. Lepas jaga akidah, jaga ibadah. Ibadah apa yang kena jaga sangat? Salat kena jaga. Ini di antara benda yang kita kena jaga dalam diri kita. Ibadah apa lagi? Baca Quran, sedekah, ibadah-ibadah yang banyak yang disebut haji. Ibadah ni yang kedua yang kena jaga. Satu, kita sebut dalam ibadah ni dia tak boleh berlakon. Kita sebut sehari dua ni anak tegur kan, jangan nak berlakon lah kitanya. Berlakon nak berbuka puasa misal contoh, berlakon nak ajak orang dan sebagainya. Ni nak sebutnya Islam tak perlu nak dilakonkan. Islam tak perlu nak dilakon. Kalau betul kamu nak ikut Islam ni, yang pertama ni, mari mengucap 2 kalimah syahadah. Mari bersama dengan kita. Tak perlu kamu nak datang berlakon. Nak datang berlakon pada diri kita. Berlakon, ajak berbuka puasa misal contohnya. Orang bukan Islam kan? Orang bukan Islam, terutama pemimpin bukan Islam. Mereka datang di saat mana mereka datang tersebut dengan tujuan nak meraih undi misal contoh. Dia ada benda yang agenda yang tersendiri. Mereka lakukan demikian. Saya tak maksudkan dengan orang bawah, tapi saya maksudkan orang atas. Orang atas di kalangan pemimpin-pemimpin yang kufur itu sendiri, yang kafir itu sendiri. Sebab itu Allah pesan, ulaika yad'una ilan nar. Orang kafir ni, pemimpin-pemimpin kafir ni, kerja dia mengajak orang masuk neraka Allah. Wallahu yad'u ilal jannah. Beza dengan Allah. Allah Islam, dia mengajak orang masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila saya tulis sikit dalam fanpage saya tu kan, dalam Instagram saya, marah, berdesing-desing geng-geng yang dipanggil apa ni, panah kepanasan di kalangan mereka. Nak sebutnya ibadah ni tak perlu dilakon. Ibadah ni tak perlu dilakon. Kalau betul kamu nak berbuka puasa, kamu terima dulu syahadah. Terima dulu asyhadu an la ilaha illallah. Mari berbuka puasa di kalangan kamu. Kamu ni berbuka puasa aja. Bila semayang tak ada. Bila semayang, kenapa kamu tak lakonkan semayang sama? Semayang mari bersama, salat bersama dengan kami. Kita sebut demikian.
Yang marah tu di kalangan apa dia? Cyber trooper yang diupah oleh mereka tersebut. Tulis marah macam-macam, kecam ustaz. Ni bukan ustaz ni, baru nak start dia sebut demikian. Ni bukan macam-macam gaya tulis, serang macam-macam gaya. Kerana apa dia? Kerana kita sebut Islam ni yang pertama akidah. Akidah ni yang paling asas. Bila kamu mati, yang boleh menyelamatkan kamu ialah Islam je. Tak boleh menyelamatkan kamu yang lain. Kamu buat baik macam mana pun dalam ibadah. Katakanlah kamu buat baik dalam ibadah. Kamu tunjuk-tunjuk, saya berbuka puasa dengan makan setalam, kan? Makan setalam dengan orang Islam untuk nak berbuka puasa dan sebagainya. Di saat mana nak berbuka ini sendiri, di saat tersebut dapat pahala kepada kamu? Tak ada pahala. Tak ada pahala untuk demikian. Kita pula, peliknya kita pula nak pergi berbuka dengan mereka tu, kenapa? Ini benda yang demikian. Kecuali dengan tujuan dakwah. Orang bawah-bawahan tak ada masalah. Di peringkat pimpinan dia berbeza. Kontak dia panggil demikian. Dengan tujuan dakwah lain. Ajak orang bukan Islam berbuka puasa, nak ajar pada dia, tengok bagaimana ibadah Islam. Lepas tu ajak dia pula, jom zikir pada Allah, jom kita solat, kita sebut demikian, biar dia rasa tenang aja. Yang ni boleh tak boleh? Yang ni boleh. Ada pemimpin, dia ada tujuan lain. Dia ada tujuan lain, ada agenda yang tersendiri. Ni cakap banyak kan kena gam pula kita. Anak sebutnya gambaran bagaimana dalam bab ibadah. Yang kedua, ibadah. Tolong jaga ibadah. Yang ketiga, dalam hidup kita jaga akhlak. Jaga akhlak. Hidup kita ni, yang ni akhlak. Kena jaga sungguh-sungguh pada diri kita. Ayat yang Allah cerita ni, akhlak ni maksudnya apa dia? Sambung silaturahim. Kemudian dalam masa yang sama, cara kita bercakap, cara kita menulis, ni akhlak dia panggil macam. Akhlak yang kena ada. Allah, dia nak suruh kita ada akhlak. Allah turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kenapa Allah turunkan Quran dalam bulan Ramadan? Nak suruh kita ada akhlak. Akhlak apa dia? Biar boleh baca Al-Quran. Saya sebut banyak kali pada jemaah-jemaah. Jemaah-jemaah, kalau jemaah tak boleh baca Quran, berakhlaklah yang kedua. Berakhlak yang kedua apa dia? Kalau kita tak boleh baca Quran, orang tanya kenapa tak boleh baca Quran? Saya benak sikit ustaz, dia sebut. Kenapa benak? Makan semut banyak sangat dulu. Saya ni jadi benak. Tak boleh baca Quran ni, saya jadi tak boleh. Kalau tak boleh baca Quran, tolong salin Al-Quran. Tolong tulis Al-Quran. Tulis balik Al-Quran. Sebelum kita mati ni, biar satu Al-Quran kita salin pada diri kita ni. Tulis ya Al-Quran. Tulis Al-Quran ni. Tulis, baca bismillah. Lama-lama kita tulis, insya-Allah kita boleh baca Al-Quran kami. Ni baca pemalas, tulis pemalas. Dua-dua tak nak. Jangan buat alasan demikian. Ada orang kita ni, bila dia nampak dia tak boleh baca Quran, tulis Quran pun tak nak. Tulislah Al-Quran, salin balik Al-Quran Karim. Tulis Al-Quran ni, biar ada sebuah Al-Quran sebelum kita mati ni, sebuah Al-Quran yang telah kita tulis pada diri kita. Kerana apa dia? Kerana Islam suruh jaga akhlak. Akhlak apa dia? Mulut tolong jaga. Mulut ni jangan sembarangan, jangan. Manakala yang kedua, kalau kamu tak jaga mulut, kamu jaga tulisan. Tulisan kamu tu jangan jadi cyber trooper. Orang bukan Islam jangan. Ambil upahan jadi RBA, Red Bin Army. Dipanggil untuk musuh-musuh Islam, untuk menyerang alim ulama, untuk menghancurkan reputasi orang-orang saleh dari kalangan kita. Jangan. Anda berjumpa ni, baru-baru ni ada seorang hamba Allah yang jadi cyber trooper, jadi Facebooker. Dia datang berjumpa dengan saya, minta maaf ni. Salam, cium tangan. 2-3 kali cium tangan. Nangis teresak-esak sebut, Ustaz, minta maaf Ustaz. Kenapa? Saya ni memang makan upah sebelum daripada ni Ustaz. Saya ni dapat upahan. Saya ni ada 65 fake account, dia sebut demikian. 65 fake account. Kerja saya ni memang caci maki Ustaz, dia sebut demikian. Dia sebut demikian. Tapi dia kata bila nak masuk Ramadan ni, dia sebut, saya minta maaf banyak-banyak dengan Ustaz. Kerja berapa gaji sebulan? Tanya. Berapa gaji? Berapa ramai yang jadi Facebooker ni kan? Yang jadi cyber trooper yang anda tanya dia, berapa gaji sebulan? 7,500 Ustaz. 7,500. Siapa yang tak nak? Yang dibayar upah oleh orang bukan Islam, upah orang Islam untuk hancurkan Islam.
Ini yang sedang berlaku di bumi Malaysia kita sekarang. Saya tengok sebiji sama dengan Palestin. Palestin tu, kenapa bumi Palestin sekarang sampai hari ini tak berjaya? Tak berjaya untuk kita nak kuasai bumi Palestin. Punca orang Arab Palestin makan upah di kalangan Israel untuk menjadi tentera-tentera mereka, untuk membunuh ibu dan ayah mereka pula. Ini yang sedang berlaku di bumi Palestin. Di antara benda yang teruk kita sekarang ni kan, lawan, kita berdoa beria, minta hantar duit bantuan pada tentera-tentera di Palestin, minta supaya hantar bantuan pada umat Islam di Palestin, dengan tujuan nak suruh apa dia? Nak suruh tahankan, bagi kemenangan. Rupa-rupanya mereka menjadi dalang di kalangan mereka. Mereka menjadi tentera-tentera Israel untuk membunuh keluarga mereka kembali. Sama juga di Malaysia sekarang. Di Malaysia sekarang ni, ramai mana anak-anak muda kita makan upah di kalangan tentera-tentera yang disebut dengan Red Bean Army ni sendiri. Siapa yang buat? Ni kerja-kerja orang kafir yang sedang mengupah orang Islam untuk menghancurkan nama baik Islam itu sendiri. Yang ni yang berlaku. Suatu tuan-tuan jangan pelik. Dalam Facebook, dalam Instagram, dalam Twitter dan sebagainya, mereka berkeliaran setiap hari. Kerja mereka untuk apa dia? Membunuh reputasi di kalangan alim ulama, memburukkan kerja-kerja Islam dan sebagainya. Ini keadaan yang sedang berlaku. Lalu tangan-tangan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kita berdoa mudah-mudahan tangan-tangan itu menjadi lumpuh saat mana dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai mulut kamu menjadi lumpuh. Nak sebutnya ramai mana di kalangan kita jadi perkara-perkara dalam keadaan demikian. Punca apa dia? Ni, hilang terhadap 3 perkara. Keyakinan terhadap Islam hilang. Yang kedua, ibadah pun tiada, akhlak pun buruk di kalangan kita, yang menyebabkan menjadikan saat mana dekat nak mati nanti Allah sebut, kamu tengok orang yang macam ni macam mana. Bila dekat nak mati itu, dia menadi saat sakarat tu, mereka pukul atas muka dia. Waktu mana mereka pukul tu, mereka akan sebut apa dia? Akhriju anfusakumul yaum. Keluar roh pada hari ini. Kamu boleh tengok bagaimana kamu rasa azab. Azabul hina bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq. Mulut-mulut kamu tu yang cakap dengan kataan yang tidak betul, dan juga tulisan-tulisan yang kamu lakukan itu. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kamu terhadap ayat-ayat Allah terlampau sombong dan takbur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Orang kita ni dia tak kenal lagi dia. Kalau dia kenal nanti, satu anda minta supaya jemaah kita ni tiap-tiap malam 10 akhir Ramadan ni bangun sembahyang hajat je. Bangun sembahyang hajat, minta Allah selamatkanlah Islam ini ya Allah. Jangan sampai peringkat Islam ni terhina sebegini rupa ya Allah. Islam ni semakin hilang kekuatan. Orang Islam ni hilang kemuliaan. Kenapa dia? Serangan liberal terlampau kuat, serangan Syiah yang terlampau kuat, serangan pahaman-pahaman yang sedang masuk ni terlampau kuat, yang menyebabkan kehancuran pada umat Islam ini sendiri. Ini kita kena perhati betul-betul. Kesian pada anak generasi kita yang akan datang nanti. Kalau kita biarkan suasana yang sedang berlaku ni, lagi teruk masa yang akan datang nanti. Nanti tengok, kita boleh tengok bagaimana Islam semakin terancam di kalangan kita ini. Punca apa dia? Punca kita ni tak jaga yang disebut dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita ni. Bila yang kita kenanya, na'udzubillah min zalik, kalau kita tak jaga perintah Allah ni, bila dekat nak mati lah. Bila dekat nak mati ni, malaikat akan pukul muka. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalau kamu boleh tengok, walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kamu boleh tengok saat mana roh dia kokak nak keluar tu, kamu boleh tengok macam mana. Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala sebut, waktu tu malaikat memukul-mukul muka orang yang hidup dalam keadaan lawan perintah Allah ini. Pukul muka dia tu sambil malaikat getak dia. Keluar, katanya malaikat. Keluar. Lepas tu berhadapin. Allahu Akbar. Hinanya saat yang demikian. Macam kita tengok orang heret anjing tu kan. Heret anjing tu macam mana. Bila heret anjing tu nak keluar daripada rumah kita dan sebagainya, anjing masuk rumah, kemudian kita ikat. Heret anjing tu kita halau. Keluar kita sebut. Demikianlah ruh orang yang hidup dalam keadaan lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lawan
dalam sejarah umat manusia ni tak pernah lagi orang lawan Islam menang. Saya nak sebut demikian. Saya nak bagi tahu pada orang-orang yang jenis sentiasa mencaci maki alim ulama, kerja tak berhenti. Jadi saya berterupa di sini bagi tahu pada mereka, tak ada lagi dalam sejarah mereka yang lawan Islam menang. Tak ada dalam sejarah. Allah tak jadikan orang lawan Islam menang. Bila kita bersama dengan Allah, Allah akan tolong kita. Itu kaedah dalam kehidupan kita. Kamu, siapa yang akan tolong kamu? Syaitan akan tolong kamu. Menang ke syaitan lawan Allah? Tak menang. Tak ada lagi dalam sejarah yang lawan syaitan ni, yang lawan Allah ni, kemudian dia menang bila dia bersama dengan syaitan. Kalau dia menang, bersifat sementara. Bersifat sementara je. Tetapi lepas pada tersebut, dia akan menjadikan kekalahan yang menghancur leburkan mereka tersebut. Firman Allah Ta'ala lagi, falaula idza balagatil hulqum. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, maka kalau begitu mengapa tidak mencegah saat mana ketika nyawa telah sampai di kerongkongan. Coba kamu, falaula idza balagatil hulqum. Siapa-siapa yang rasa hebat atas muka bumi ni, kamu rasa hebat sangat hidup atas dunia ni, kamu lawan sekali bila roh kamu sampai di halqum ini. Zat sampai di halqum tu, coba kamu lawan, turun balik. Turunkan roh kamu saat mana digentak naik menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sebut saja mati, roh malaikat ni masuk terus ke hujung kaki. Pergi ke hujung kaki terus. Bila sampai ke hujung kaki, malaikat mula tarik daripada hujung kaki ni. Tarik daripada hujung kaki tu, naik. Bila tarik tu, rasa habis seluruh tu badan. Rasa sakit. Tak ada tempat yang tak sakit. Imam Ghazali kata, sentuh rambut sakit, sentuh hidung sakit, sentuh mana-mana tu badan kita semua sakit. Tarik hujung kaki, tapi rasa sakit tu sampai habis ke kening-kening kita, ke cuping telinga kita, semua rasa sakit saat demikian. Tak ada tempat yang tak sakit. Sakit tak sakit, hingga hitam mata menjadi putih. Hitam mata menjadi putih, blur terus. Sakit tak sakit, sehingga kan Imam Ghazali kata, bila sakarat berlaku, mengisut lidah ni masuk ke dalam, mengetak bibir kita. Sakit sungguh, tak boleh nak sebut. Waktu mana sakit itu, Imam Ghazali kata, bila tarik roh ni, saat mana ditarik roh ni, sampai sakit sungguh, tak tergerak tangan tak tergerak, kaki ni tak tergerak lagi kaki. Kita ni kan, kalau kita sakit-sakit biasa ni, kaki kita tu boleh jadi juga kita bunyi, rasa menggeletar kaki kita. Tapi bila sakit sungguh, sampai tak tergerak. Imam Ghazali sebut demikian dalam kitab dia. Dia sebut, bila tarik itu, nak sebut sakit, tak boleh. Hanya kedengaran nafas, sebut ha. Bila saat mana roh nak dikeluarkan daripada jasad ini. Malaikat sebut, Allah tanya, yang kamu rasa kamu hebat sangat atas dunia tu kan, kamu rasa kamu bos, kamu rasa kamu yang berhormat, kamu rasa kamu ustaz, kamu rasa kamu raja, kamu, bila roh kamu ditarik, cuba turunkan balik roh kamu. Falaula idza balagatil hulqum. Mengapa kamu tak turunkan balik roh kamu? Malaikat tanya, cuba turunkan balik. Waktu mana digentak naik tersebut, turun balik. Allah cabar. Falaula idza balagatil hulqum. Turun kembali. Dah sampai di halqum tu, turun balik ke bawah. Tak ada seorang pun yang boleh selamat saat yang demikian. Firman Allah Ta'ala lagi, kalla idza balagatit taraqi. Jangan begitu hidup ini. Kalla, jangan begitu hidup ini. Hidup ni jangan hanyut dengan dunia. Jangan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, hidup ni jangan sampai peringkat idza balagatil, kalla idza balagatit taraqi, sehinggalah roh kamu ni naik sikit, digentak naik sikit atas pada halqum. Naik taraqi ni bawah ni halqum, kemudian atas ni sikit, dia panggil taraqi. Kalla idza balagatit taraq wa qila man raq. Mereka tanya terus, siapa yang boleh ubahkan diri kamu, turun balik roh kamu bila dah sampai di halqum, pada saat mana roh kamu ni digentak naik di saat yang demikian. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sebut, bila sakarat ni berlaku, masuk 3 kumpulan malaikat. Masuk 3 kumpulan malaikat. Malaikat masuk. Start daripada masuk saja kumpulan yang pertama, tarik daripada hujung kaki. Tarik daripada hujung kaki, naik sampai ke lutut. Tarik tu naik sampai ke lutut. Bila naik sampai ke lutut tu, tengah tarik daripada bawah tu, syaitan banyak mengelirukan manusia saat ini. Tuan-tuan kena ingat masa ni. Masa ni bila tarik je, kita kena rasa tersebut, mulut kita jangan berhenti sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang. Sempat lagi tu sebut tu. Sempat lagi. Tuan-tuan ingatlah, ibu-ibu dan ayah-ayah kalian, waktu mana saya dan kalian semua akan melalui saat itu, mulut kita sebut. Bila kena tarik kumpulan yang pertama tu, kita sebut terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau sempat 40 kali. 40 kali ya, kalau sempat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang saat mana sakarat dia sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 40 kali, dia meninggal dunia, saat mana roh dia keluar kita sebut bagaikan pahala orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tu besar tu. Satu, bila tarik daripada bawah sampai ke lutut ni, syaitan ganggu. Syaitan kelirukan. Syaitan kata, relax bro, relax. Relax. Katanya syaitan, bertenang, tak mati ni. Relax. Roh kamu ni bukan mati ni. Kamu hanya melalui proses sakit. Dia kelirukan kita. Kita teragak-agak, mati ke tak mati? Mati ke tak mati? Tengah-tengah saat yang demikian, tengah-tengah dalam keadaan begitu, masuk kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua malaikat ni tarik daripada lutut naik sampai ke pusat kita. Tarik naik zap sampai ke pusat. Bila sampai ke pusat ni, rasa sejuk di pusat masing-masing. Rasa sejuk. Sejuk ni macam kita ambil tangan kita celup dalam ais. Dalam ais. Kemudian kita biar ke tangan kita dalam ais ni, disebutnya begitu. Kemudian sejuk sampai kita tak rasa apa-apa dah. Sejuk kita. Sejuk ni macam kaku sangat. Kemudian kita tarik, melekat ais tersebut. Melekat di tangan kita ni. Sejuk sebegitulah sejuk. Disebut dalam kitabnya demikian. Nak gambarkan, bila sampai ke pusat dia, sampai ke pusat tersebut, roh kita ni sejuk sangat. Sejuk tu, tiba-tiba roh ni turun balik, sikit demi sedikit, turun ke bawah. Bila turun ke bawah daripada pusat kita ni, turun, sampai bawah kemaluan kita. Ada yang sampai bawah kemaluan. Ada yang baru turun sampai separuh je. Syaitan sebut, aku dah katakan tak mati kata syaitan. Relax, tengok ni, roh kamu sedang turun kan? Sedang turun. Saat mana kita pun lega sekejap. Macam tuan-tuan biasa tengok tak orang naik naik yang naik tinggi ke atas gitu. Kita biasa tengok orang yang dia panggil apa tu, dia panggil, nak sebutnya, dia bila daripada bawah dilontarkan ke atas, ataupun naik ni yang pusing-pusing tu kan, roller coaster tu, mula-mula cong dia tu hilang nyawa song tu. Lepas tu dia berhenti sekejap kat tengah-tengah. Kita pun lega tersebut kan. Yang lega tu ni waktu mana sampai di pusat. Lega kejap. Tengah-tengah rasa lega lepas kejap tersebut, dia bertenang kejap, masuk kumpulan yang ketiga. Bila masuk ni, zup, rentak terus. Rentak daripada bawah tu, zup, naik sampai ke halkum terus. Yang ni lah kejap ni. Bila zup sampai ke halkum, Imam Ghazali sebut, dalam kitab dia sebut, waktu tu terloncat naik dengan telur-telur bagi kemaluan lelaki. Testis dia tersebut naik sampai ke atas. Kemudian urat perut ni zup naik sampai ke atas. Kemudian zup naik ni terus sampai ke halkum. Bunyi tutut. Benda yang putus dalam tubuh badan kita. Kita rasa macam benda yang putus. Saat itu seluruh
Ni ruah-ruah kita ni mula bagi salam. Bagi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita dah berpisah. Kita dah pisah. Semua ruah-ruah sendi-sendi kita ni kita akan jumpa di akhirat. Bagi orang mukmin di saat tersebut mula masing-masing bagi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Habislah masa kita. Semua dalam keadaan yang roh ni naik zat sampai di perut, naik sampai di halqum ni, baru perasan Allah mati. Baru perasan mati. Bila kita perasan mati, barulah malaikat tahu yang kita akan mati. Baru malaikat tahu yang kita akan mati. Barulah syaitan tahu kita akan mati. Saat itulah syaitan menyamar menjadi arwah ayah, syaitan menyamar menjadi arwah ibu. Yang ni yang kekeliruan yang amat besar. Menyamar terhadap orang yang kita sayang dalam hidup. Siapa yang kita sayang? Katakanlah kita sayang pada suami kita, sayang pada anak kita, sayang orang yang paling kita sayang dalam hidup kita ni. Dia akan menyamar menjadi orang ni, menjadi sebelah kanan. Dia akan sebut, jangan mati dalam Islam. Jangan mati dalam Islam. Jangan mati anakku. Ni Abah yang pernah membesarkan kamu. Waktu mana kamu kecil-kecil dahulu, matilah kamu dalam Yahudi bersama dengan Abah yang mati dalam Yahudi. Bila kita cuba mengucap juga, dia datang sebelah kiri pula. Datang sebelah kiri, dia sebut, anakku, ni Ummi, ibu, ni mak yang pernah membesarkan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Anakku, ni buah dada ni pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil dahulu, anakku. Dia merayu ni, anakku, jangan mati dalam Islam, matilah dalam Kristian. Ummi mati dalam Kristian. Ramai yang ni tak boleh tahan. Syaitan di Hulu Kelang ni tuan-tuan, dia tak sebut mati dalam Yahudi. Syaitan di kawasan Masjid Ar-Ridwan kan, dia tak sebut mati dalam Kristian. Dia tak sebut. Dia akan sebut apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut. Anakku, matilah kalian dalam Islam nasionalis. Anakku, matilah kalian dalam Islam sekularis. Kita dengar Islam juga ni mati je lah, kita sebut. Mati dah, ramai di kalangan kita mati. Ingat betul-betul, di kalangan kita ni jangan kita mati dalam keadaan demikian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang muslim. Macam mana nak suruh kita mati dalam keadaan benar-benar muslim? Tajdidus syahadah. Tiap-tiap hari ni sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Mulut kita ni sentiasa sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ulang dan ulang. Pada diri kita ni tiap-tiap hari meyakinkan diri kita dengan kalimah syahadah pada tubuh badan kita ini sendiri. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat baina yadayhi rakwatun aw alaihi ulbatun fiha ma'un faj'ala yudkhilu yadayhi fil ma' fayamsahu bihima wajhahu wa yaqul la ilaha illallah inna lil mauti sakarat thumma nasaba yadayhi faj'ala yaqul fi rafiqil a'la hatta qubida wa malat yaduhu. Diceritakan Aisyah radhiyallahu anha cerita Rasulullah saat mana dekat nak wafat tersebut. Rasulullah dekat nak wafat, Rasulullah dekat dengan Rasulullah kanat baina yadai rakwatan, dekat dengan tangan Rasulullah tu ada bekas air, au ulbatan, ataupun Aisyah ni syak di sudut rakwatan ke au albatan, dia panggil demikian. Teranggap-anggap lah, makna bahasa yang mudahnya bekas air, senang cerita ni. Ulbatan fi halma, dalamnya ada bekas air, ada air. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma'. Bila dia sakit sungguh, sakarat yang berlaku pada Rasulullah, diambilnya tangannya, dicelup dalam bekas air tadi. Celup dalam bekas air. Fayamsahu bihima wajhahu. Lalu dia ambil dua-dua tangan tadi, dia sapu di atas muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil Rasulullah sapu ni, wa yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Rasulullah sebut. Bila sapu tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang demikian, Rasulullah sebut la ilaha illallah
Inna lil mauti sakarat. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sesungguhnya saat mati itu adanya sakarat, kata Rasulullah. Inna lil mauti sakarat. Mati-mati ni melalui sakarat, kata Rasulullah. Melalui sakarat. Summa nasaba yadayhi. Kemudian Rasulullah mengangkat tangan, kedua belah tangan Rasulullah. Lepas pada dia sapu je muka dia. Inna lil mauti sakarat. Rasulullah angkat tangan Rasulullah. Bila Rasulullah angkat tangan Rasulullah, faja'ala yakul, lalu Rasulullah sebut terus, fi rafiqil a'la. Rasulullah sebut fi rafiqil a'la. Fi rafiqil a'la. Rasulullah angkat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap depan Allah yang tertinggi. Menghadap depan Allah yang tertinggi ini Rasulullah sebut demikian, hatta qubida wa malat yadah, sehinggalah dicabut roh Rasulullah. Bila tangan Rasulullah terangkat begitu, angkat tangan rafiqil a'la ila rafiqil a'la, fi rafiqil a'la tu, angkat tu sampailah roh Rasulullah ni keluar. Roh Rasulullah keluar tu, wa malat yadah, jatuh tangan Rasulullah, longlah itu tangan Rasulullah. Lepas pada sebut, barulah Aisyah radhiyallahu anha tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah wafat dah saat ini. Allahu akbar. Aisyah berkata, sepatutnya kemudahan mati tidak perlu lagi diinginkan oleh seorang. Bila aku tengok Rasulullah wafat, aku tak jangka aku lebih ringan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila aku tengok Rasulullah saat mana sakarat Rasulullah itu, jangan ada di kalangan kita bercita-cita lebih ringan daripada Rasulullah. Setelah mana aku melihat kepedihan saat kematian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sebutnya, bila roh nak keluar daripada jasad tu, sakit yang amat sangat. Rasulullah pun sakit. Rasulullah pun sakit saat demikian. Anda nak cerita pada jemaah sekalian, ada satu resepi je jangan bagi sakit. Ada satu je resepi kita yang kita tak nak bagi sakit sakarat. Apa dia? Mati syahid di jalan Allah. Mati syahid tak ada sakit sakarat. Satu-satunya makhluk Allah yang terlepas daripada apa dia? Terlepas daripada sakarat pada diri dia adalah mati syahid. Mati syahid. Suatu kalau kita tengokkan orang yang berjuang di jalan Allah tu, yakin sungguh dia dekat nak meninggal dunia tu, dia rasa rindu. Allah sedapnya, sonoknya, tak sabar. Kerana bila dia kena peluru tu badan dia, kena, ataupun kena percikan apa pun pada tu badan dia, tak ada rasa sakarat pada diri dia. Tak ada rasa. Anis bila masuk dalam kubur, Allah tanya, nak hidup balik tak? Nak hidup balik tak? Semua orang dalam kubur kata tak nak hidup, kerana sakit sakarat. Kecuali yang tak sakit, siapa dia? Yang nak hidup balik ni siapa dia? Orang mati syahid. Orang mati syahid disebut, ya Allah, bagilah peluang hidup balik. Kalau aku boleh hidup balik, aku ingin untuk aku ni sendirinya mati lagi dan mati lagi di jalan kamu ni, ya Allah. Ini orang mati syahid dia jadi demikian. Satu Abu Ayyub Al-Ansari kan, umur dia 82 tahun, naik kuda lagi, pergi ke kota Konstantinopel, nak serang kota Konstantinopel tu di Turki tu. Daripada Madinah tersebut, Abu Ayyub Al-Ansari naik cari jalan, umur 82 tahun dah. Bila tanya pada dia, aku rindukan mati syahid, naknya mati syahid. Nak mati syahid ni sampai peringkat di kalangan mereka sebut, Abu Ayyub Al-Ansari sebut, kalau aku gugur syahid di jalan Allah, kamu jangan kebumikan aku jauh daripada kota Konstantinopel ini. Itu Abu Ayyub Al-Ansari disebut demikian. Kerana aku nak suruh kota Konstantinopel ini menjadi saksi kepada aku di hadapan Allah nanti kesyahidan hidup aku ini sendiri. Gugur syahid Abu Ayyub Al-Ansari. Ini nak sebut ni gambaran bagaimana lebihnya. Kalau ada di kalangan kita tanya, ustaz, nak suruh selamat daripada sakit sakarat ni apa dia? Mati syahid. Mati syahid, dia beza mati syahid dengan dapat pahala mati syahid. Di sana ada perbezaan. Tetapi nak sebutnya, mati syahid ni menjadikan peluang pada kita untuk kita dapat nikmat yang dinamakan dengan hilangnya sakarat saat mana kita menghadap di hadapan Allah SWT. Abu Bakar bin Abu Syaibah menyatakan,
dalam musnadnya daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ceritakanlah kisah tentang Bani Israel kerana mereka mempunyai berbagai jenis perkara yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami. Bila minta cerita je, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kali cerita tentang Bani Israel. Bila dekat nak mati macam mana? Kamu belajar daripada Bani Israel. Bani Israel ni Allah jadikan pengajaran pada orang yang hidup. Supaya apa dia? Kamu tengok macam mana Bani Israel yang mati. Rasulullah cerita pada kami, ada sekumpulan kaum Bani Israel yang mahu menziarahi kubur. Lalu setelah di sana mereka berkata, alangkah baiknya seandainya kita solat 2 rakaat, kemudian memohon kepada Allah Ta'ala agar sebahagian orang mati ini bangkit daripada kuburnya dan menceritakan pada kita tentang kematian. Ini cerita, Rasulullah cerita. Bani Israel ni, nakal tak nakal dia ni, di kalangan mereka ni, jalan kawasan kubur, dia kata apa dia? Ada, kita solat nak, dia sebut. Kita solat 2 rakaat, kita solat ya. Dia kata 2 rakaat, kemudian 2 rakaat cara Bani Israel itulah, bukan cara kita. Cara 2 rakaat solat sebelum daripada datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas mana kita solat 2 rakaat, dekat kubur ni kita berdoa, biar orang dalam kubur ni keluar, kemudian cerita pada kita macam mana saat dia mati tu. Berani tak berani? Kita tak berani ni. Kalau kita tak berani demikian. Mereka pun menunaikan solat sebanyak 2 rakaat. Bila mereka solat 2 rakaat, ketika mana mereka menunaikan solat, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang berwarna putih. Tengah-tengah solat, belum sempat lagi habis solat, muncul dah lelaki berwarna putih. Kalau kita lagi lintang pukang tu, bangun, maksudnya orang dalam kubur ni mula bangun. Sedangkan bahagian tubuh yang lain berwarna hitam. Satu bahagian putih, satu lagi bahagian hitam. 2 keadaan ini. Dan di antara matanya ada kesan sujud. 2 mata ni, antara air itu ada kesan sujud. Kemudian dia berkata, apa yang kamu semua inginkan daripada aku? Kamu solat ni kamu nak apa daripada aku? Kamu nak apa dia? Aku telah mati sejak 100 tahun yang lalu. Aku mati 100 tahun dah. Ayat jadi begitu. Tetapi panasnya kematian masih aku rasakan sehingga sekarang. Maksudnya sakit sakarat tu dah 100 tahun tak habis lagi. Ini sebut demikian. Dah 100 tahun dah mati, tapi sakit itu sampai hari ini terasa lagi. Oleh sebab itulah memohonlah kepada Allah Ta'ala agar dia mengembalikanku seperti dahulu kala. Kamu tolonglah doa pada aku supaya aku ni menjadi normal balik. Sakit mati ni 100 tahun tak habis lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan demikian. Nak cerita pada kita ni, cerita ni berakhir begitu je. Rasulullah tak cerita apa kesudahannya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sebutnya ialah orang yang dalam kubur ni, bila mereka solat saja bangun. Bila bangun saja sebut terus, kamu nak apa daripada aku? Aku ni sakit mati ni 100 tahun dah tak habis-habis lagi. Sesakit ni. Allahu Akbar. Diriwayatkan daripada Abu Hudbah Ibrahim bin Hudbah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan pada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda. Rasulullah sebut, innal abda la yu'aliju qurabil maut wa sakaratil maut wa inna mafasilatul la yuslamu ba'daha ala ba'd taqul alaikas salam tufarikuni wa ufarikuka ila yaumil qiyamah. Setiap hamba ni akan rasa pedih saat kematian dan sakaratul maut pada diri. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah kata innal abda la yu'aliju karbal maut wa sakaratul maut. Rasulullah kata setiap hamba aku akan rasa pedihnya saat kematian dan juga pedihnya sakaratul maut. Kalau nak mati itu pedih. Karbul maut dipanggil. Karbul maut ni ulama-ulama sebut macam kita sakit. Bila kita sakit, na'udzubillah min dzalik, kena kanser kan. Suatu anak pesan pada jemaah, bila kena kanser ataupun penyakit yang teruk dekat nak meninggal dunia, jangan masukkan dadah, jangan masuk. Jangan masuk. Dah tahu dah, masuk dadah pun mati juga. Dah masuk tu tahan sakit dia. Jangan. Kerana apa dia? Orang mukmin ni dekat nak meninggal tu karbul maut dipanggil.
Qalbul maut, sakit kematian. Di kalangan kita kan ada kena stroke, kadang-kadang ada kena macam-macam. Ni dipanggil karbul maut. Karbul maut ni maknanya dekat nak mati. Tanda-tanda Allah bagi nak tanda nak mati. Biasanya ada orang dekat nak meninggal dunia sampai keluar darah dalam kepala dia kan. Buat pembedahan, cuci darah dia tersebut. Kemudian di saat mana cuci darah ni, tutup balik tempurung kepala dia. Kemudian dia pun nampak hidup begitulah, hidup dia ni berterusan. Itu dipanggil karbul maut. Karbul maut. Dia belum meninggal dunia lagi, tapi kesakitan kematian. Tapi lepas mana tersebut, dia mula melalui saat sakaratul maut. Sakaratul maut. Dua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, ketika mana berlakunya sakaratul maut, wa annal mafasilah la yuslamu ba'daha ala ba'd. Bila berlaku sakaratul maut, berlaku ruah-ruah ni, renggang-renggang kita ni, segala renggang-renggang tuadan kita ni akan mula bagi salam. Mula bagi salam ala ba'din, masing-masing saling bagi salam di antara satu sama lain. Dia akan sebut apa dia? Alaikassalam tufarikuni wa ufarikuka ila yaumil qiyamah. Dia sebutnya keselamatan ke atas kamu. Kamu telah meninggalkan aku dan aku pun akan meninggalkan kamu sehingga kita berjumpa balik di hari kiamat nanti. Macam mana sebut tadilah. Maknanya bila dekat nak meninggal dunia ni, sakarat berlaku, kita dengar ruah-ruah tuadan kita ni mula bagi salam. Assalamualaikum. Kita berpisah. Mula kita berpisah di antara satu sama lain ini semua. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang nanti dalam tajuk ni lagi insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر ذنوب سلطان أحمد شاه. اللهم اغفر ذنوبه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اغفر ذنوب لآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله